Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Ustazah harapkan semoga anak-anak pelajar berada dalam keadaan sihat, ceria, bersemangat dan sentiasa bermotivasi untuk meneruskan pembelajaran kita walau hanya atas talian. Baiklah anak-anak pelajar, pembelajaran Kelantan Ikhlas hari ini bersama saya, Ustazah Puan Hajah Nur Azira binti Zakaria daripada SMK Kutan. Pembelajaran pendidikan Islam kita hari ini diteruskan dengan pelajaran 24 bidang akhlak, tajuk Qanaah Hiasan Peribadi. Ustazah harap pelajar sudah bersedia dengan buku teks muka surat 191 dan buku catatan. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita, suka Ustazah terangkan terlebih dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Anak-anak pelajar boleh tengok pada skrin di sebelah. Yang pertama, menyatakan pengertian sifat qanaah. Yang kedua, menyatakan dalil nakli berkenaan dengan sifat qanaah. Yang ketiga, menceritakan contoh sifat qanaah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri sifat qanaah. Yang kelima, menerangkan kesilapan tanggapan berkaitan sifat qanaah. Yang keenam, merumuskan hikmah bersifat qanaah. Dan yang ketujuh, mengamalkan hikmah sifat qanaah secara beradab dan istiqamah. Jom anak-anak, tanpa membuang masa, kita lihat apakah maksud qanaah. Adakah anak-anak pelajar pernah atau sudah biasa mendengar perkataan qanaah? Apa? Tidak pernah? Okey, baiklah. Perkataan qanaah adalah berasal daripada perkataan Arab iaitu qaf, nun, alif, ain dan ta marbutah. Dari segi bahasa, qanaah bermaksud redha. Manakala dari segi istilah, qanaah bermaksud berasa cukup dan redha dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah harap anak-anak pelajar dapat menghafaz maksud dengan baik dan tepat seperti mana di atas. Okey, baiklah pelajar, setelah pelajar mendengar dan memahami maksud qanaah dari segi bahasa dan istilah, apa yang dapat anak-anak pelajar faham? Faham tak? Ustazah percaya ramai lagi yang masih terpinga-pinga dan tidak memahami dengan jelas maksud qanaah ini. Anak-anak pelajar, sifat qanaah ini ialah satu sifat yang mulia. Qanaah bererti menerima ketentuan Allah dengan sabar dan menarik diri daripada rasa cinta kepada dunia. Seperti mana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawah kamu, jangan lihat orang yang berada di atas kamu. Kerana hal itu lebih baik agar kamu tidak memandang rendah nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu." Hadis ini menunjukkan setiap Muslim yang memiliki keimanan dan kesederhanaan dalam hidupnya akan sentiasa bersyukur dengan melihat kekurangan yang ada pada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan agar kita semua sentiasa berqanaah dalam kehidupan, iaitu sentiasa merasa puas dan cukup dengan apa yang ada. Memang sikap tabiat manusia tidak pernah cukup dan puas dengan apa yang ada. Bahkan kalau diberi banyak pun tidak pernah bersyukur. Ingat, kita hendaklah sentiasa bersyukur dan ucap alhamdulillah atas rezeki yang Allah kurniakan kepada kita sehari-hari. Namun begitu, kita tetap perlu berusaha dan berdoa
untuk memperolehi rezeki dan ketentuan yang terbaik daripada Allah. Ustazah harap anak-anak pelajar dapat faham maksud qanaah dengan jelas. Sifat ini adalah dituntut seperti mana yang telah disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Seperti mana yang kita tengok hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah Ta'ala bima atahu. Maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang yang memeluk Islam dan dikurniakan rezeki yang mencurah dan menjadikannya reda dengan nikmat pemberiannya. Anak-anak pelajar yang ustazah kasihi, maksud dari hadis ini telah jelas dan nyata menunjukkan bahawa orang Islam yang berjaya di sisi Allah ialah orang yang sentiasa cukup dengan apa yang ada dan tidak berlebih-lebihan mencari harta. Bahkan dia reda dan nikmat yang Allah kurniakan kepadanya. Okey, dalil yang kedua yang menunjukkan perlunya bersifat qanaah iaitu seperti mana daripada Abu Hurairah telah meriwayatkan, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Maksudnya, kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah dengan jiwa hati yang selalu rasa cukup. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar umatnya berwaspada dan mencari kekayaan dunia. Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar umatnya berwaspada dalam mencari kekayaan dunia, kerana kekayaan dunia ini memenatkan dan kekayaan dunia ini tidak akan kekal. Sebaliknya, kita hendaklah mencari kekayaan akhirat dengan beramal, berakhlak mulia dan sentiasa merasa cukup dengan apa yang Allah kurniakan. Maka jiwa akan tenang, bahkan dengan sendirinya Allah akan kurniakan kekayaan kita di dunia. Baiklah anak-anak pelajar yang dirahmati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ikutan terbaik. Jom kita dengar kisah dan contoh-contoh sifat qanaah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama, Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berehat di rumahnya sambil berbaring di atas tikar yang diperbuat daripada daun-daun tamar. Tiba-tiba Sayyidina Umar datang menziarah baginda oleh kerana pada masa itu Rasulullah tidak memakai baju. Maka Sayyidina Umar melihat bekas anyaman tikar melekat di tubuh baginda. Sayyidina Umar sedih dan menitiskan air mata melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kamu menangis, wahai Ibnu Al-Khattab?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kisra dan Qaisar menetap di istana mereka yang mewah. Adakah begini keadaanmu, wahai Rasulullah? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Tidakkah engkau reda bagi mereka dunia dan bagi kita di akhirat?" Anak-anak pelajar, sifat qanaah jelas terdapat pada pribadi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Rasulullah sangat sederhana, walaupun baginda ialah kekasih Allah dan pemerintah pada masa itu. Tetapi baginda tidak pernah menjadikan kelebihannya untuk mengejar kemewahan dunia. Baginda mampu menjadi kaya, tetapi baginda tidak mahu. Subhanallah, betapa hebat qanaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak pelajar, cuba kita selami kemuliaan sifat qanaah dan merasa cukup Rasulullah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan, cuba bandingkan dan cuba
kita tengok sifat qanaah Rasulullah dengan qanaah yang ada pada setiap diri masing-masing. Rasulullah merasa cukup dengan nikmat kurniaan Allah kepadanya dengan apa yang baginda miliki. Sifat qanaah Rasulullah terlalu hebat dan tak mampu kita bandingkan dengan sifat kita sebagai umatnya. Sebaiknya, sama-samalah kita berusaha untuk mencontohi sifat qanaah Rasulullah dalam kehidupan, insya-Allah. Contoh sifat qanaah Rasulullah yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekeluarga tidak pernah makan makanan yang mewah seperti roti yang diperbuat daripada gandum halus. Apatah lagi makan makanan hingga kekenyangan. Pernah berbulan-bulan di rumah baginda tiada sesuatu untuk dimasak. Apabila Sayyidatina Aisyah ditanya, apakah yang menjadi makanan sekalian? Lantas beliau menjawab, 2 benda hitam, iaitu kurma dan air. Subhanallah, Rasulullah tetap ada sifat qanaah dalam pemakanan. Baginda sentiasa mendidik seisi keluarga agar bersifat qanaah. Sehingga kan pernah di dapur baginda hanya ada 2 menu sahaja, iaitu kurma dan air kosong. Ini kerana baginda sentiasa mengutamakan kepentingan orang lain berbanding dengan diri dan keluarga. Hingga kan pernah suatu ketika Rasulullah pernah mengikat perutnya dengan batu kerana lapar. Bukan sahaja qanaah dalam pemakanan, baginda juga menjahit sandalnya sendiri. Bahkan pakaiannya pun selalu dicucinya sendiri selama mana baginda dapat melakukannya dengan sendiri. Jom anak-anak pelajar, mari kita muhasabah diri dengan melihat ciri-ciri qanaah pada diri sendiri. Adakah setiap diri kita sudah ada sifat qanaah? Ciri-ciri sifat qanaah yang pertama, beriman dengan sesungguhnya bahawa Allah bersifat Ar-Razzaq, iaitu yakin dan percaya Allah Maha Pemurah dengan mengurniakan rezeki kepada semua makhluk. Yang kedua, sentiasa bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah, iaitu menyemai rasa bersyukur dan cukup atas anugerah rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sentiasa bersabar dan redha menerima ketentuan Allah, iaitu sentiasa bersabar dan redha atas kurniaan rezeki yang Allah kurniakan dengan rasa mencukupi walaupun ianya sedikit. Yang keempat, hidup secara sederhana dan tidak boros, iaitu mengamalkan cara hidup yang sederhana dengan memenuhi keperluan yang ada tanpa berbelanja lebih. Seperti mana maksud firman Allah Ta'ala, orang yang beriman apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiadalah bakhil kedekut dan pembelanjaan mereka adalah betul sederhana. Daripada surah Al-Furqan ayat 67. Yang kelima, sentiasa berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan, iaitu sebagai ikhtiar diri wajib bagi setiap Muslim untuk berusaha dan berdoa supaya Allah kurniakan rezeki yang mencukupi. Yang keenam, selalu bertawakal kepada Allah, iaitu sentiasa berserah dan bergantung harap kepada Allah setelah berusaha, ikhtiar dan berdoa mengharapkan pertolongan Allah. Yang ketujuh, tidak iri hati terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain, iaitu menjauhi sifat dengki kepada kelebihan yang Allah kurniakan kepada orang lain. Baiklah anak-anak pelajar, setelah kita belajar dan kenali ciri-ciri sifat qanaah tadi, bolehlah anak-anak cuba kaji dan membuat penilaian pada setiap diri. Sejauh manakah sifat mulia ini sudah wujud dalam kehidupan seharian, iaitu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajar-pelajar, di sebalik keunggulan sifat qanaah, ada juga sebahagian masyarakat yang menyalahertikan sifat mulia ini.
Jom kita lihat apakah salah faham yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Salah faham yang pertama iaitu tidak menderma atau tidak bersedekah dengan alasan belum menjadi kaya. Dalam masyarakat kita hari ini, oleh kerana terlebih bersifat qanaah hingga kan mereka merasa tidak kaya dan mereka enggan bersedekah dengan alasan belum menjadi kaya. Mereka lupa bahawa dengan bersedekahlah seseorang itu akan menjadi kaya. Jangan tunggu kaya dahulu baru bersedekah. Sebaliknya, bersedekahlah untuk kaya. Yang kedua, malas berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dengan alasan sudah suratan takdir. Ramai masyarakat hari ini malas untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Mereka berqanaah dengan apa yang ada. Kita sepatutnya hendaklah berusaha untuk memajukan diri kerana qada dan qadar muallaq Allah akan berubah mengikut usaha dan ikhtiar seseorang. Salah faham yang ketiga iaitu tidak berusaha memberikan sumbangan kepada negara. Sebaliknya, memikirkan tentang sumbangan negara kepada kita. Terdapat juga masyarakat yang berserah, tiada ikhtiar dan malas berusaha untuk memajukan diri. Contohnya, hanya menunggu bantuan dan sumbangan dari negara. Keadaan ini banyak berlaku di musim pandemik COVID sekarang ini. Seterusnya, anak-anak pelajar, jom kita lihat apakah yang akan berlaku dan hikmah di sebalik kita mengamalkan sifat qanaah. Yang pertama, tentunya hidup kita akan tenang dan tenteram. Ini kerana merasa cukup dan redha dengan kurniaan Allah, walaupun sedikit, tanpa dengki dengan kekayaan orang lain. Seperti mana Imam Al-Ghazali pernah berkata, orang yang paling banyak berduka ialah yang ditimpa penyakit dengki dan yang paling tenang kehidupannya ialah yang memiliki sifat qanaah. Hikmah yang kedua iaitu kemuliaan diri terpelihara. Apabila kita sentiasa bergantung harap kepada Allah yang mencukupi, bukan kepada manusia yang sentiasa merasa tidak cukup apa yang diberi. Hikmah yang ketiga, seperti mana malaikat ada berkata, wahai Muhammad, kehormatan seseorang mukmin terletak pada solat malam dan kemuliaan terletak pada ketidakbergantungan kepada manusia. Iaitu yang ketiga, memupuk sifat sabar dan syukur, iaitu atas kekurangan dan kemiskinan, kerana yakin ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berpesan kepada Abu Hurairah yang bermaksud, wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang warak, maka engkau menjadi sebaik-baik ahli ibadah. Jadilah yang bersifat qanaah, maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Hikmah yang keempat iaitu kasih sayang anggota masyarakat menjadi erat. Ini kerana masing-masing memiliki rasa tanggungjawab terhadap masyarakat, mengatasi kepentingan peribadi seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana mengasihi dirinya sendiri. Baiklah anak-anak pelajar, jelas di sini bahawa sifat qanaah banyak membentuk peribadi diri yang mulia pada setiap Muslim untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jom anak-anak pelajar, kita berusaha untuk bersifat qanaah. Sentiasa lazim diri dengan berdoa dan hafaz doa di sebelah. Marilah sama-sama kita baca doa di sebelah bersama Ustazah. Allahumma inni as'alukal huda wattaqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni
as'alukal huda wattaqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattaqa wal afafa wal ghina. Maksudnya, ya Allah, kurniakanlah kepadaku petunjuk, ketakwaan, kesucian hati, kekayaan akhlak dan budi bahasa. Alangkah indahnya jika sifat qanaah ini dapat difahami dan dihiasi dalam diri setiap individu Muslim. Orang yang berasa redha dan cukup dengan apa yang ada, hatinya pasti akan tenang dan tenteram. Dia tidak perlu bersusah payah memikirkan cara menambahkan harta dan aset dunia. Pergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan mencukupkannya dengan mencapai sifat qanaah dalam dirinya. Pembelajaran kita berada di penghujungnya. Sebagai pengukuhan kefahaman anak-anak pelajar, Ustazah tinggalkan soalan topikal sebagai aktiviti PDPR pelajar. Anak-anak pelajar boleh screenshot ataupun snap soalan pengukuhan di sebelah dan menghantar jawapan kepada asatizah masing-masing. Soalan yang pertama. Nyatakan maksud qanaah dari segi istilah. Nyatakan maksud qanaah dari segi istilah. Yang kedua, nyatakan dalil nakli berkenaan dengan sifat qanaah. Nyatakan dalil nakli berkenaan dengan sifat qanaah. Soalan ketiga, terangkan dua manfaat yang akan diperolehi sekiranya kita bersifat qanaah dalam kehidupan. Dan soalan yang keempat ialah soalan kebat. Amir berasa puas hati dan cukup dengan pendapatan yang diperolehinya. Dia berasa tidak perlu berusaha untuk menambahkan hartanya. Huraikan pandangan anda terhadap situasi di atas. Okey, Amir berasa puas hati dan cukup dengan pendapatan yang diperolehinya. Dia berasa tidak perlu berusaha untuk menambahkan hartanya. Huraikan pandangan anda terhadap situasi di atas. Semoga anak-anak pelajar dapat faham dengan jelas apakah yang dimaksudkan dengan qanaah. Ustazah harap agar pembelajaran kita hari ini dapat mencapai objektif yang telah digariskan. Seterusnya, pelajar dapat mengamalkan sifat qanaah dengan istiqamah dalam kehidupan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.